satu cerita perkongsian daripada narasumber yang telah pun kita jemput ke studio ni, Mu. Mungkin boleh diterangkan siapa ni, Mu? Iaitu Zulkifli bin Abdullah Yembah, seorang penggemar ekspedisi. Dan tajuk mungkin kita ni nanti akan dapat bertanyakan kepada beliau mengenai pengalaman ekspedisi ke 4 daerah ni. Sekarang narasumber kita ni sudah berada di sebelah sini. Mungkin boleh saja kita sapa terus. Kita sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabarnya Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah Tuan sampai hari ini ke studio Rampai Pagi. Alhamdulillah. Kami cukup bergembira sebenarnya, cukup teruja sebenarnya berjumpa macam saya sendiri Tuan memang mengikuti Tuan. Jadi hari ini berjumpa berdapanan secara untuk kali pertama. Alhamdulillah cukup teruja. Jadi kami mengambil peluang hari ini untuk mengucapkan ribuan tahniah lah, setinggi-tinggi tahniah kepada Tuan kerana selamat orang menyempurnakan ekspedisi Solo jelajah 4 daerah sebenar dengan Hari Kebangsaan Negara Brunei Darussalam yang ke-40 tahun. Ini mungkin cara Tuan untuk orang mengekspresikan dan juga memanifestasikan rasa kecintaan Tuan terhadap negara kita ini, negara Brunei Darussalam. Mungkin juga sebagai mukadimah ni Tuan kepada penonton Rampai Pagi yang rasanya dari awal sudah diberikan ramai yang menyaksikan hari ini Rampai Pagi untuk mendengar cerita Tuan sendiri. Sebagai mukadimah, mungkin boleh diceritakan Tuan, diterangkan kepada penonton perasaan kita apabila berjaya menamatkan misi kita dan juga mungkin sedikit latar belakang barangkali mengenai dengan ekspedisi ini. Silakan Tuan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Nama saya Zulkifli bin Abdullah Yembah, pesara dari Angkatan Bersenjata dari Brunei. Alhamdulillah, ekspedisi ini yang telah pun saya memang dibuat sudah dari awal, memang program dari awal. Program kira antara program yang sebelum rentas 3 daerah dan rentas 4 daerah, di mana saya membuat rentas 3 daerah pada 2016 dan rentas 4 daerah 2019. So ini kesinambungan dari program yang dua sebelum ini, selepas. Jadi so jadinya ngambil kesempatan di Hari Kebangsaan ke-20 kira ke-40 ni. So ada timbul idea tu untuk membuat ke nombor 4 atau 4 daerah. And then 40 tahun dan 400 kilometer tu. 400 kilometer ya. Alhamdulillah. Berjalan kaki ni? Berjalan kaki, cuma berjalan. 400 kilometer. Ada dua cara untuk menggunakan menghabiskan program ini. Satu berjalan kaki dan satu berkayak. Berkayak itu untuk menghubung dari daerah Brunei Darussalam ke Temburong. Jadi berapa lama sebenarnya proses perjalanan ni Tuan? Dan mungkin rasanya seperti diceritakan daripada oleh Ummu lebih kurang dalam 12 hari, betul Tuan? Ya. Lebih kurang dalam 12 hari. Mungkin boleh diceritakan lagi dengan lebih lanjut pada penonton hari ini. Dan juga adakah 12 hari itu bis kita Tuan sendiri meneruskan perjalanan sentiasa ataupun mungkin ada perhentian dan sebagainya Tuan? Ya, dalam masa 12 hari itu memang ada setiap hari itu memang saya ada membuat perhentian. Contoh di hari pertama saya berehat di daerah Temburong sebelum melanjutkan balik semula ke daerah Brunei Darussalam. So menghabiskan kilometer yang sudah saya programkan untuk daerah Temburong dan menyampaikan bendera kecil ke pusat belia di daerah Tutong. Selepas hari kedua saya teruskan ke daerah Brunei Darussalam untuk menjelajah lagi daerah Brunei Darussalam untuk menuju ke daerah Temburong, daerah Tutong. Hari kedua untuk menyampaikan hari ketiganya di daerah Temburong, di daerah Tutong. Jadi kesemuanya mengambil masa 12 hari. 12 hari. Jadi dalam setiap daerah adakah ada masa-masa yang tertentu ditetapkan untuk daerah Belait mungkin berapa hari, daerah Tutong berapa hari? Dari daerah Brunei Darussalam ke Temburong memakan masa dalam 2 hari. Daerah Brunei Darussalam ke Tutong 2 hari dan lebih panjang di daerah Belait lah, pasal daerah Belait keluasannya. Keluasan daerah terpaksa dikelilingi di daerah Belait. Jadi bagaimana Tuan menyusun strateginya ni dalam untuk mencukupi 2 hari itu? Dari awal untuk perjalanan, kalau macam masa itu sudah kiranya melebihi daripada macam saya sendiri terpaksa push untuk sampaikan target macam hari bulannya tu mesti sampai di sana, walaupun
macam mana apa keadaan dia sekalipun. cabarannya, Macam mana cabaran sekalipun mesti sampai untuk the next perjalanan. Kalau tidak, masaku akan tersasar. So, atau yang terpaksa adalah atau cabaran yang mesti dilalui lah. Kalau di setiap daerah, rasanya mungkin ada perhentian-perhentian yang tertentu barangkali yang mesti diagan itu, Tuan. Di Kalau setiap daerah Temburong di pusat belia daerah di pusat Temburong, belia. di Tutong pusat belia di Tutong, dan di Belait mengambil di Taman Jubli Perak. Taman Jubli Perak, Taman Jubli Perak. And then setiap daerah saya sendiri akan mengantar satu bendera kecil di setiap belia pusat belia dan sukan. Diantarlah setiap daerah-daerah sebagai satu signature lah, yes, bahawa Tuan menandakan itu sudah yang sampai. saya sudah sampai di daerah itu. Betul. Kalau dipikirkan itu, Ana, perjalanan selama lebih kurang 12 hari ya, ekspedisi solo bukan satu pekerjaan, sesuatu saya melihatnya sebagai satu amanah yang kita galas, cara kita memperlihatkan, mengekspresikan rasa kecintaan kita pada negara kita dan negara Brunei Darussalam. Jadi untuk kita mencapai melaksanakan tugasan ini, ekspedisi ini, rasanya memang ada banyak persiapan yang telah pun Tuan lakukan. Mungkin kalau boleh dikongsikan itu, rasanya macam kalau saya sendiri kan membuat tanpa persiapan memang indah dapatnya ke Tuan. For persiapan memang dari awal sudah. Macam saya begitu awal, saya sudah start dari mula 2016. Di sana saya melihat di mana kekurangan yang sepatut akan diusai nanti. Macam 2019 saya kandung sendiri masalah injured masalah itu. Jadi apa masalahnya tu, injured itu dari mana? So dilihat dari segi sana. And then latihan jarak jauh berjalan. Pasal untuk berjalan, ia bukan macam ada sukan memang ada sama ia punya cuma perjalanan ni kita ni cuma berjalan and then ia laju ia slow, so need to practice untuk berjalan, always berjalan lah. And then 3 bulan kebelakangan terpaksa kurangkan dari segi daripada latihan disebabkan ada perkara-perkara yang dapat dielakkan. Jadi masalah latihan itu makin berkurang lah. So itu yang membuat risaunya, saya sendiri risau untuk boleh tidak untuk acara yang inilah yang acara yang jelajah ni. Masih ada rasa risau tu, tapi dengan ada sokongan dari rakan-rakan, keluarga dan semua yang mengikuti saya semasa itu yang membakar semangat untuk terus, dan mindset saya memang aku mesti habis. Betul. Apa yang mendorong kita ni, Tuan? Rasanya macam, sebab saya sendiri sebenarnya diberigakan, diceritakan ni, Tuan, saya memang mengikuti Tuan, memang peminat ni, Tuan. Kalau kita sampai di satu-satu tempat itu, setiap daerah ramai yang akan menunggu kita, memberikan sokongan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan dan sebagainya. Kalau kita sendiri, apa dorongan yang terbesar bagi kita sehingga kita berjaya melakukan ekspedisi solo daripada Bandar Sipirgawan ke Pulau Belait? Pertama sekali adalah sokongan dari semua pihak. Ekspedisi ini tidak akan berjaya bagi saya kalau tidak ada sokongan dari mana-mana pihak. So mungkin saya boleh menghabiskan, tapi bukan masa yang ditetapkan. Mungkin lebih cuma tu kan, tapi dengan ada sokongan semangat orang setiap hari. That's why bagi saya gunakan media sosial untuk berinteraksi sama orang, untuk menaikkan semangat saya. Di sanalah saya merasa macam ada orang di sekitar saya, walaupun tidak ada. Orang ada di sekitar saya. Di sana bagi saya ini hadiah untuk semua yang menyokong saya untuk menghabiskan. Jadi ini adalah satu bagi saya amanah untuk saya habiskan. Untuk orang semua yang sentiasa bersama selama 12 hari, dah kira siang malam sampai ke subuh pun menunggu. Still ada sampai menunggu. Macam itu satu penghargaan paling besar lah bagi saya. Tepat sekali. Ini juga sebenarnya dapat mendidik diri untuk sentiasa berdisiplin dan juga dapat meningkatkan semangat jati diri agar kita ni dapat melaksanakan matlamat yang ingin kita capai. Tambah lagi kita ni sekarang
menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-40 tahun. Jadi ini juga dapat dijadikan sebagai hadiah untuk negara kita ni yang tercinta. Betul. Kalau kenang balik pun dicerita dari segi penyampaian kita tadi, perkongsian kita Tuan, banyak kenangan-kenangan manis yang kita tempuh semasa dalam ekspedisi. Rasanya di sebalik dalam tawa kita ni ada nangis kita ni je Tuan. Jadi mungkin kalau ini menjadi keberatan di antara cabaran-cabaran barangkali Tuan yang dihadapi semasa menyempurnakan ekspedisi ini Tuan. Sebenarnya banyak kalau kan diceritakan. Tapi ambil sedikit saya lah daripada kan. So kenangan yang orang dari manis ke pahitnya, pahit ke manisnya itu memang ada. So hari pertama saya sendiri bersama seorang peserta veteran kita ni, peserta kayak solo kayak juga. Alhamdulillah saya dibagi peluang untuk bersama ke dia. Ini memang solo kayak Brunei lah. Jadi saya dibagi peluang untuk bersama-sama ke dia untuk membawa saya dan ke dia untuk menuju ke Temburong. And then pertama kami terpaksa merempuh keadaan air yang cetek. Kami ditambus. Terpaksa bertahan di sana dalam beberapa jam untuk melepasi satu tempat ke satu tempat. Ada 3 tempat kami terpaksa berhenti disebabkan keadaan air yang keadaan air yang orang mungkin jadual itu memang salah dari segi susunan. So kami terpaksa bertahan, kami terpaksa menunggu dalam lebih kurang hampir 2 jam untuk kami keluar, untuk kami masuk ke dalam ke sana. Itu satu daripadanya dengan keadaan yang orang ngalih. Sebab sampai saya di Temburong, saya terpaksa berehat sekejap untuk menyambung lagi perjalanan 23 km untuk menghabiskan hari pertama saya di sana. So total semua sekali untuk hari pertama 78 km. 78 km untuk menghabiskan berjalan dan berkayak. So hari keduanya memang itu yang membuat yang rasa ngalih itu timbul dari start hari kedua disebabkan keadaan air satu dan berangin dan arus. So kami terpaksa bertahan untuk berkayuh lebih daripada 2 jam tanpa henti. Ini kayuh kalau tidak anyut, macam itulah istilahnya. Di sana dipikirkan lagi selepas ini akan naik, akan berjalan lagi menuju ke tempat destinasi kan. So badan sudah ngalih, pressure tu sudah makin tinggi. Jadi dengan keadaan panas panas and then pressure sudah makin tinggi. Yalah begitu, dari sanalah yang membuat orang timbulnya rasa macam ngalih sudah ni. Buat indah, sambung indah ataupun rehat, sambung esok indah. Kalau disambung esoknya mungkin masa sudah terlepas. So need to teruskan. Dan orang dalam perjalanan selama 12 hari itu yang paling manis bagi saya sendiri itulah kebersamaan dengan semua orang itu. Maksudnya di mana dalam media sosial saya sendiri, dan berjumpa dengan kawan-kawan rakan-rakan yang sentiasa, itu momen yang paling dapat dilupakan. Pasal dorang ada di sekitar saya. Every time dah kira masa dorang ada di sana. Padahal dorang ni orang yang belum saya kenali. And then jadi macam bonding 12 hari itu. Betul. Macam macam rindu rasanya akan dapatkan itu lagi semula. Kita sebenarnya ada beberapa keping gambar ni Tuan yang akan dikongsikan kepada penonton-penonton Rampai Pagi, terutamanya mungkin seperti yang diberikan tadi pengikut-pengikut kita ramai yang menyaksikan ni hari ini. Mungkin kita boleh kongsikan gambar yang pertama Tuan. Ini apa ni Tuan? Ini itulah salah seorang yang menangani saya sendiri ke daerah Temburong. Salah seorang peserta kayak solo Brunei, dan ia yang offer dirinya, ini umur sudah 70 tahun. 70 tahun umurnya. Ia yang membawa ke aku, dan begitu aku join sama aku dengan kawannya. Itulah yang membuat orang aku banggalah. Dapat duduk sama ke dia peserta kayak solo Brunei, and then 2 peserta solo bergabung. Yang ini Tuan?
Ini adalah semua saudara-saudara dan salah seorang daripadanya si Collie from London. Collie from London. Ia menengani dari merimbun sampai 2 hari ia menemani saya. Si Collie Jadi kita pusing kawasan Tutong, bukannya melintas sahaja ni Tuan? Pusing balik. Dari Tutong highway dan melintas masuk jalan kampung balik semula. Satu pusingan. So gunakan jalan kampung itu untuk orang boleh melihat di area-area. Kadang-kadang ada yang orang tidak pernah kawasan itu. Betul. So salah satu tujuan untuk kita ni kenalilah negara kita ni. Kenali negara kita ni. Jadi itu salah satu tujuan je lah. Jadi orang boleh melihat yang belum sampai, ini kampungan ni. Dan beritahu di mana sempadan-sempadan daerah. Betul. Di sana ada aku melihatkan arah dorang sempadan-sempadan daerah. Ada lagi rasanya gambar seterusnya Tuan. Ini dia. Ini yang dengan saya semasa perjalanan untuk kayak sahaja. Pasal ia memang peserta solo kayak yang sudah pun lebih 20 ke 30 tahun sudah bidang kayak. Dan ia memang expert dalam bidang kayak lah. Ia banyak mengajar kepada aku semasa dalam ekspedisi ini. Di sana aku belajar dalam masa 2 hari itu aku belajar banyak dari dia. Jadi dalam waktu yang singkat tetapi Tuan dapat mempelajari banyak sebenarnya pengalaman. Jadi mungkin Tuan ada sedikit kata-kata inspirasi untuk belia-belia di luar sana? Untuk yang di luar sana, apapun aktiviti kita ni lakukan, teruskan membuat dan jangan rasa give up. Sebab apa yang kita ni buat ni mungkin ada turun naiknya. So always think positive. Betul. Stay safe, stay healthy semua sekali. Itu jangan rasa mengalah. Apapun dari luar sana pesanan-pesanan yang indah baik untuk kita ni ataupun negatif. So abaikan. So teruskan. Mungkin yang ingin mengikuti perkembangan kita, mungkin di laman Instagram dan sebagainya boleh dikongsikan itu Tuan? Kalau for me, kalau selalu orang follow melihat di Facebook, Zul 16 adalah Facebook. Single Tricker aku punya IG dan aku punya TT. So laman TT yang paling masa ni dorang ikuti program-program gua pasal memang ada program selepas-lepas ni insya-Allah akan bagi satu surprising untuk yang akan datang insya-Allah. Alhamdulillah. Jadi kami di Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih Tuan dan juga tahniah lagi sekali Tuan, setinggi-tinggi tahniah kerana berjaya menghabiskan menyempurnakan ekspedisi solo jelajah 4 daerah dan juga rasanya seperti yang dikongsikan tadi. Nantikan saja banyak lagi kejutan-kejutan yang akan dibawakan oleh Tuan Zulkifli. Baiklah, terima kasih Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.